layak untuk menegur anak. Dengan kalam anak yang terakhir ini, anak rasa KBPM saat-saat anak duduk, anak rasa macam seolah-olah tidak ada orang yang memikirkan tentang masalah KBPM. Kita bermusyawarah hingga pukul 3 pagi, kita musyawarah hingga ke subuh untuk memikirkan bagaimana kita nak bawa KBPM. Kebimbangan kita, kerisauan kita, tangisan kita, kebanyakan kita tak berkongsi bersama anak. Tapi kita harapkan andai kata KBPM ini dicabar, KBPM ini ditolak, kita bangkit menegakkan suara mahasiswa. Jangan takut, jangan gusar. InsyaAllah rezeki Allah SWT itu ada. Semut banyak, semut dalam batu pun ada rezeki. Mana mungkin kita Allah SWT tidak memberikan rezeki. Andai kata zakat kita ingin ditarik, andai kata zakat kita dimainkan, kita adalah pelajar agama. Yang belajar agama, yang memahami rezeki itu bukan daripada manusia, tapi rezeki dari Allah SWT. Ingat sahabat-sahabat, ana selagi mana duduk dalam KPM, ana sanggup untuk turun bantu Esko. Panggil ana, sedarkan ana, dan ajak untuk ana terus dalam KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kisah yang anda nak kongsi dengan sahabat-sahabat tentang penyang sihut kisah lagu dah habis. Dia kisah tentang perang Zatus Salasil yang tidak diikuti oleh Nabi SAW, tetapi dia hantar salah seorang sahabat yang umurnya muda untuk jadi panglima perang tersebut. Yang Nabi tak berhati-hati dengar kisah ni. Di manakah sifat walak? Mari kita tengok kisah ni. Satu ketika mana anda tak ingat panglima perang dia siapa, tapi orang yang muda lah. Ketika mana dia hantar oleh Nabi SAW, yang panglima perang ni dia buat perang yang pelik. Apa dia perang yang pelik? Dia keluarkan arahan yang pelik lah. Dia kata malam tu dia kata malam ni malam sejuk. Ya sejuk. Walaupun kita ada penyakit dermatism ke apa ke, malam ni seorang pun jangan pasang unggun api. Lepas tu sahabat Nabi yang lain pun dia pergi, dia kata sekarang boleh menyebabkan penyakit dermatism dan penyakit tulang kan. Lepas tu okey tak apa, disebabkan yang ni adalah lantikan Nabi, kita ikut walak dengan arahan pimpinan. Lepas tu esok pagi pula buat lagi perang yang pelik. Dia bagi arahan kepada anak buah dia, dia kata, "Oi ahli KPPM, oi ahli pemuda." Bukan, dia kata, "Wahai pejuang-pejuang agama Allah SWT sekalian," dia kata, "pagi ni subuh semua kena tayamum, walaupun ada ayak. Ayo ada, semua kena tayamum juga. Lantaklah kat mana pun." Udah. Bila kita belajar fiqh, kita kata bila mana datangnya ayo, mana batallah tayamum. Tak bolehlah tayamum. Tapi dia kata, jadi sahabat-sahabat Nabi pun yang lain, dia kata, kalau ikut apa yang Nabi ajak, kita kena ambil wuduk, jangan tayamum. Sebab apa? Ada ayo. Okey, jadi adalah seorang ambil wuduk dan seorang lagi tayamum. Terjadinya dua kumpulan. Tapi ikut mana-mana pun masing-masing masih lagi walak kepada pimpinan tersebut, kepada panglima perang tersebut. Lepas tu dia pula jadi imam. Dia orang tayamum, tak boleh jadi imam kepada orang yang berwuduk, tapi dia jadi imam. Pelik lagi dah. Lepas tu lagi pelik lagi, ketika mana perang. Bila mana perang dia kata, okey, saya nak bagi arahan kepada semua. Sekiranya semua tentera kita dah perang ni, orang musuh lari, kita jangan kejar. Kalau ikut pada strategi perang kita, bila musuh dah lari, kita kejar lah. Sebab apa? Sebab untuk mendapatkan ghanimah, untuk mendapatkan tawanan dan sebagainya. Lepas tu habis kisah perang tu, sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua ni, yang orang kata hardcore ni, dia pergi jumpa Nabi. Panglima perang baru ni, dia buat pelik sikit lah, dia kata. Dia sembang kat Nabi. Apa peliknya? Dia kata, ceritalah sekian-sekian. Dia cerita daripada mula, dia kata malam tu kata jangan pasang api, kalau tak mudarat lah kita nak perang esok. Dia cerita kat Nabi, bukan atas dasar tak walak, tetapi untuk minta penjelasan. Nabi pun panggil panglima perang tersebut dalam perang Zatus Salasil. Nabi tanya, okey, ceritakan penjelasan. Mau sabar boleh? Dia kata, ni ahli kamu ni, ahli kamu tanya kepada esko kamu, kepada kamu YDP, dia tanya. Jadi kamu nak jawab apa? Dia pun kata, okey, sebenarnya strategi dia begini. Apabila kita pasang api di waktu malam, musuh akan mengetahui kedudukan kita.
Musuh akan mengetahui bilangan kita. Oh, tahulah bilangan kita berapa banyak. Jadi sanggup malam tu, walaupun boleh mendatangkan penyakit, sanggup pada api dan walak kepada pimpinan. Ingat, walak kepada pimpinan walaupun sanggup sakit. Okey, esok pagi pula tayamum, sedangkan air ada. Lepas tu dia kata apa? Dia kata sebenarnya bila mana malam tak pasang api, jadi boleh menyebabkan dermatism sekiranya terkena air. Jadi dia kata itulah saya suruh supaya tayamum. Nampak? Benda ni yang ahli kita tak tahu. Benda ni yang ahli perang tak tahu. Sedangkan ahli perang lebih hardcore daripada dia. Tapi dia tak tahu strategi. Betul dia tahu. Oh begitu. Habis yang hang jadi imam tu pasal apa? Sedangkan hang tayamum. Dah aku suruh semua ahli aku suruh tayamum. Tiba-tiba ada yang tak tayamum. Siapa suruh? Aku bagi arahan supaya semua tayamum atas dasar untuk menjaga kesihatan untuk berperang. Satu kisah lagi. Yang kedua. Yang ketiga. Benda yang pelik. Apa dia? Bila mana musuh lari, dia kata musuh ni strategi dia pandai. Dia bila lari, di belakang sana ada tim yang kedua. Ada tim yang kedua yang akan menyerang balik. Kalau kita pergi perang, bodoh lah kita. Okey, jadi daripada perang ni anak nak bagi tahu. Kita kadang-kadang kita sebagai ahli, anak dulu sebagai ahli, anak tulis surat kat WDP Ustaz Nizam ni. Anak tulis surat Ustaz Nizam ni surat rasmi daripada anak lah, untuk membenarkan anak bawa masuk laptop kat pejabat, kat KPPM, kat rumah ni. Lepas tu Ustaz Nizam kata tak apa, tak sambung. Dah bila nak jadi WDP baru nak tahu. Bila nak jadi penasihat lagi dah nak tahu. Tu nak kata kadang-kadang kita bila mana kita duduk bawah kita tak perasan. Kita tak tahu oh ni strategi. Dan strategi bukan semua kena bagi tahu. Kalau lah pimpinan tu panggil perang tu dia bagi tahu siap-siap. Dia kata malam ni jangan pasang api sebab nanti musuh boleh tahu bilangan kita. Kan betul ya? Nampak? Strategi. Jadi bukan semua yang dirahsiakan adalah rahsia. Akan tetapi benda tersebut tunggu sekejap, kita tunggu keputusan dan kita akan tengok hasilnya. Jadi ana harap cerita ni boleh difaham oleh sahabat-sahabat, sifat walak pada sahabat dan sifat kepahaman pada sahabat untuk memahami istilah walak tersebut. Itu saja daripada ana, wallahu a'lam.